والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa membuka pintu hati manusia. Allahumma a'inna ala talab al-ilmi wal-amal bihi wal-istiqamah wal-ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hormati kursi ataupun semasjid, imam muslimin dan muslimat dan Nabi Allah sekalian. Sejenis penyakit yang teramat bahaya yang terkena ramai di kalangan manusia, penyakit yang menyebabkan satu makhluk Allah yang dah duduk dalam syurga terpelanting keluar dari syurga ke neraka. Penyakit ini lebih bahaya daripada H1N1, lebih bahaya daripada penyakit AIDS. Penyakit yang disebut dalam istilah agama kita Al-Kibru, atau bahasa moden hari ini ego saja. Ego. Atau selalu kita dengar istilah kita juga menyebut takabbur. Dari segi Arabnya Al-Kibru, dia akan guna penyakit yang duduk dalam hati itu, Al-Kibru. Apabila efek kepada tindakan seseorang, dia panggil At-Takabbur. Bahasa mudah hari ini disebut ego. Penyakit ini memang sangat-sangat bahaya. Kalau takabbur ataupun ego ini, seorang suami mengidap penyakit ini, amat malanglah isteri tertekan. Seorang isteri kalau punya penyakit ini, kesian dekat suami. Kalau bos kena penyakit ini, orang bawahan akan tertekan dan bos akan dibenci. Kalau orang bawahan, orang miskin, orang susah yang punya penyakit ini, lagilah gedung. Dahlah susah, dibenci orang di dunia. Dan yang paling dibimbangi di akhirat, menyebabkan yang kena penyakit ini masuk ke dalam neraka jahannam. Allah sebut di dalam Al-Quran, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Cerita penyakit yang kena pada iblis, menyebabkan dia ingkar dan dia takabbur, dia ego, lantas menyebabkan iblis ini tergolong di kalangan orang-orang yang kafir. Tuan-tuan, di pejabat, di tempat kerja, ataupun dalam satu organisasi, ada di kalangan bos ataupun leader kepada organisasi itu disayangi oleh orang bawahan. Kalau jumpa boleh bergurau, boleh cakap, bos, assalamualaikum, bos, ya, apa, bos boleh bergurau dengan orang. Ada juga di tempat kerja atau organisasi yang bila orang bawahan sedang bersembang, bergurau, bos datang, semua diam. Dia datang, semua diam. Nabi Muhammad SAW, leadership baginda, with respect, leadership Nabi Muhammad, para sahabat taat dalam sayang. Itu leadership Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad dia ada sifat yang opposite pada ego tadi. Lawan pada ego atau takabbur, lawan dia ialah tawadhu.
Nabi Muhammad ada tawaduk, maka kepimpinan Nabi Muhammad berdirikan respek, sayang dan hormat. Adapun Fir'aun, orang bawahannya taat, tetapi dengan penuh kebencian pada Fir'aun. Kenapa? Kerana Fir'aun ada ego dan takabur. Yang pertama. Yang kedua, apa takrif takabur dalam agama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi takrifan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur atau ego ini ialah sifatnya dia, takrifan dia dua baris. Takabur ialah menolak kebenaran. Satu, ada satu lagi. Dan memandang hina kepada orang. Itulah takabur. Itulah dia tak terima kebenaran dan dia pandang hina kepada orang. Saya ulang. Takabur ialah takrifannya batarul haq, iaitulah tolak kebenaran, dia tak terima kebenaran. Wa ghamtun nas, dan dia pandang hina pada orang. Sonok saya kuliah kat alam ramai orang yang cantik nota. Dan bukan lagi orang perempuan, lelaki pun alhamdulillah. Biasa majlis-majlis saya pergi, orang perempuan dia yang rajin cantik nota kan. Kita pun semangat dia nak bagi tahu. Orang perempuan dia rajin tuan-tuan. Masjid, surau, pejabat. Ada buku depan kita. Orang lelaki kebiasaannya tak bagi tahu dia hafal. Terus hafal kan. Jadi kita rasa seronok dia bagi Masya Allah. Apa makna al-kibru batarul haq wa ghamtun nas? Dia ulang betul. Orang yang ego sifatnya menolak kebenaran. Dia tak boleh terima kebenaran dan dia pandang hina pada orang. Kita apply kata ini kepada iblis. Iblis apabila Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam, apa iblis jawab? Iblis kata, ya Allah, kau cipta aku dari api, kau cipta Adam dari tanah, takkan api nak sujud pada tanah? Tengok, dia menolak kebenaran. Apa kebenaran? Kebenaran ialah Adam lebih mulia. Kebenaran ialah kamu kena sujud pada Adam. Dia tolak kebenaran dan dia pandang hina pada Adam. Dia kau buat dari tanah, aku dari api, takkan aku nak sujud dari tanah? Dia tolak kebenaran dan dia memandang hina pada orang lain. Itulah takabur. Itulah penyakit yang kena pada iblis. Iblis ni dia dah rasa nikmat dalam syurga. Dah makan dalam syurga, dah minum dalam syurga, dah shopping dalam syurga, dah tidur dalam syurga, dah berenang dalam nikmat. Tapi terlepas lagi. Sebab apa? Ada penyakit. Na'udzubillah. Bahaya penyakit takabur, penyakit ego. Dan inilah yang menyebabkan sepanjang sejarah manusia, orang-orang yang menolak dakwah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sepanjang sejarah kenabian, sehinggalah nama Abu Jahal, dia tak terima kebenaran dibawa oleh Nabi. Dan dia pandang ini, dia tahu kebenaran. Abu Jahal ni, sejarahnya, dia pergi mengendap, dengar Nabi Muhammad baca Quran. Dia pergi dengar, sudah. Dia pernah ceritakan Abu Jahal, dia pergi mengendap dengar Nabi Muhammad baca Quran. Kebetulan dia pergi itu ada juga pembesar Mekah yang lain, yang kafir, juga pergi mengendap dengar. Susah dengar tu nak lagi keluar, kita serempak lah. Kat sini lah, yang kedua tu juga dia. Tak apalah, janji. Abu Jahal kata, dia janji, lepas ni jangan datang. Bahaya dengan Muhammad. Okey. Malam besok, Abu Jahal ingat kawan tu tak datang. Kawan tu ingat Abu Jahal tak datang. Terserempak lagi on the way balik. Ada lagi. Lalu kawan ni mungkin duduklah bincang. Bincang dengan Abu Jahal tentang Nabi Muhammad ni. Kawan ni kata, dah kita ni macam mana hal lah kan macam mana ni. Betul tu. Abu Jahal kata apa yang Muhammad baca indah. Dan ini tidak dibuat oleh manusia, bukan Muhammad buat. Tapi kita nak mengakui, nak terima Muhammad sebagai Rasul, tak boleh terima Muhammad ni nanti dia mengambil yang kita sesuatu segala keistimewaan yang kita dapat dari Muhammad.
Muhammad itu dari kabilah mana? Tolak kebenaran, dia tak terima. Dan dipandang ini kepada orang lain. Dia berjahat. Dan begitulah juga Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Begitulah Nabi-Nabi yang lain. Kata Imam Al-Ghazali, wa syarru anwa'il kibri adamul isma' yu'addi ila adamil istifadah bil ilmi wa qabulul haq. Efek yang paling negatif daripada penyakit takabur atau penyakit ego ni, apa besar pada negatif ni ialah dia tak boleh menerima nasihat dan dia tak boleh menerima manfaat ilmu. Orang takabur dengarlah majlis ilmu tu digelogi wala apa, tak akan memberi kesan. Orang yang ada penyakit ego dan takabur, apa pun datang nasihat, dia menolak kebenaran. Dia akan pandang hina kepada orang. Imam Al-Ghazali menyebut beberapa sebab orang jadi takabur. Ini sebab penyakit ini kita kena cek. Dan surprise ni, Imam Ghazali ini mengkaji jiwa manusia. Imam Ghazali kata ada dua sebab. Di kalangan yang banyak sebab itu, dia ada sebab duanya yang bersifat dini ataupun religious. Perkara agama menyebabkan orang ni jadi takabur, jadi itu. Ada dua. Lepas tu ada 5 lagi sebab-sebab yang bukan keagamaan. Kita ambil yang dulu ikut susunan Imam Ghazali. Yang tahu perkara yang menyebabkan orang jadi itu dan takabur, yang religious tadi, yang bersifat keagamaan. Yang pertama, kerana banyaknya ilmu agama. Dia ada banyak ilmu agama menyebabkan dia jadi takabur. Aku ustaz, kau jangan tegur aku lah. Aku ngaji, aku belajar kitab banyak. Kau berapa biji kitab kau belajar? Jangan nak ajar aku lah. Imam Ghazali ni dia kaji sampai berat tu. Apabila ada sesetengah orang yang rasa dia ni banyak ilmu agama, orang nak nasihat, orang nak bagi pandangan, orang nak tegur, sorry, aku lagi banyak ilmu agama daripada kamu. Aku datang kuliah tiap hari. Aku datang dengar ceramah tiap hari kat masjid. Kau tu satu ahad je nampak. Dia rasa dia banyak ilmu. Dan ini berlaku pada Imam Ghazali. Ini berlaku banyak kepada para ustaz, para ulama. Bila dia rasa dia tak ustaz, dia dah rasa dia banyak ilmu, dia jadi ego. Tak nak ilmu dah, kebenaran datang lagi anak murid. Anak murid dia go, tak nak dengar dah. Anak murid nak bagi idea, tak nak dengar. Bagi nasihat, tak nak dengar. Na'udzubillah. Dan ustaz kalau macam tu tak payah belajar lah. Dan dia ada ilmu banyak jadi sombong. Dan dia ada ilmu banyak jadi ego. Bukan begitu. Moral of the story ni, kena belajar dengan penuh ikhlas. Belajar yang kita kena faham. Lagi banyak ilmu, lagilah kita tunduk. Lagi banyak ilmu kita, lagilah kita tawaduk. Lagi banyak kita mengenal Allah, lagilah kita tahu lemah diri kita. Lagi banyak ilmu agama kita, lagilah kita sedar siapa diri kita. Bukan nak kata kalau kita ustaz, tak payah belajar banyak ilmu agama. Nanti jadi ikut. Kita ni kita ikut dari Allah. Ya memang tuan, agama ni kita kena belajar, kena pelajari. Mungkin dari kalangan kita ekspor dalam bidang ni, dia ekspor IT, dia ekspor management, dia ekspor marketing, dia ekspor engineering, dia ekspor bidang macam-macam, tak ada masalah. Tetapi dalam ilmu agama, kita kenalah merendahkan diri kita juga untuk mempelajari, belajar. Agama ni tak boleh ikut-ikut. Ikut-ikut dia jadi masalah. Ataupun kita panggil taklid. Jadi taklid dia ikut je. Ikut je dalam agama kita kena belajar. Tak boleh semata-mata ikut. Kalau ikut satu-satu jadi masalah. Saya ingat pernah ada satu kisah. Masalah ikut je, tak belajar. Ikut membagi buta. Ada seorang DO, district officer. Dia kena pergi uruskan satu urusan. Dia kena urus kawasan orang asli. Dan dia pergi lincah dengan orang asli. Pergi lincah urusan apa semua. Untuk batin lah.
Lepas selesai lepas selesai urusan, dia kata, okey, selesai dah Tok Batin. Saya nak ajak Tok Batin pergi makan. Kita pergi makan kat hotel. Tok Batin kata, tuan Dio, saya tak pandai makan di hotel. Dio kata, tak apalah Tok Batin, ikut je. Saya nak ajak makan, kita makan special sikit. Tok Batin kata, saya tak pandai, saya biasa kat hotel. Dio kata, tak apa, Tok Batin ikut je saya makan apa, saya buat apa, Tok Batin ikut je. Tok Batin dah tak apalah tuan. Dia pun pergi. Dio ambil nasi, Tok Batin ambil nasi. Dio ambil lauk, Tok Batin ambil lauk sama. Ambil kuah yang sama. Dia cari tempat lain yang dia letak buffet kan. Letak, dia pun letak. Dia baru pergi ambil air. Yang Tok Batin pun pergi ambil air. Duduk meja tu, duduk makan. Dia pun makan ni dulu, Tok Batin pun ikut. Dia tengok satu-satu dia ikut. Dah ikut saya. Ikut. Makan. Selesai makan, minum. Jangan lupa minum. Selesai, Tok Batin pun relax. Sekejap lagi dia pun panggil pelayan hotel, perempuan pelayan hotel. Tok Batin tengok. Dia buat apa panggil pelayan tu. Lepas tu pelayan tu datang-datang. Dia pun tu bisik-bisik kat telinga dia. Dia pun pergi. Tok Batin pun panggil juga. Yang pelayan tu datang. Pelayan tadi nak apa? Tok Batin pun bisik. Sama. Dia bisik kan? Sama. Ikut kan? Mereka semuanya dia pun minta apa? Dia pun minta yang cuki gigi. Kan? Yang apa? Gigi. Jadi baru datang bagi kat dia. Dia pun boleh gigi dah. Lepas makan dia tu. Yang Tok Batin tu pun bila perempuan hantar gigi tu, dia ambil dia masuk. Yang dia pun ikut gigi. Tok Batin ni keluar air mata je. Baru selesai, dia sempat. Dia pun tanya Tok Batin, macam mana Tok Batin? Okey ke makan nanti? Tok Batin kata, okey, sekejap, alhamdulillah. Cuma yang masalahnya yang akhir tu sikit susah nak telan saya. Yang tu keras sikit, tajam je sikit, nak telan tak sakit. Dia pergi telan rupanya. Sebab dia tak tahu, dia pun nak bagi gigi. Dia ingat nak makan, tapi tutup mulut. Dia pun makan, dia makan. Ini cerita tak kelik buta. Dia ikut je orang buat, tahu pun dia tahu. Tu bawa makan kat hotel, kata agama, kata nak sembah Tuhan ni. Nantilah penting, belajar. Bukan sekadar ikut-ikutan. Kata ibu balik pagi-pagi ni saya. Balik pada kisah yang cerita Mak Ghazali sebut bahawa ilmu kita kena belajar. Dan dengan ilmu patutnya menyebabkan kita semakin tawaduk, semakin merendah diri, bukan menjadi sombong. Aku ada ilmu, kau siapa? Aku banyak ilmu, janganlah nasihat aku. Itu satu, yang pertama. Sebab manusia jadi ego dan takabur. Satu. Yang kedua, religious juga berbentuk keagamaan yang menyebabkan orang jadi takabur. Ialah dia ni banyak ibadat. Banyaknya ibadat. Ini religious. Dia banyak ibadat. Dia ni rajin sembahyang sunat, sembahyang wajib bagus, sembahyang jemaah, sembahyang sunat. Dia banyak ibadat. Banyak ibadat menyebabkan dia sombong. Orang nak bagi ilmu, orang nak bagi nasihat, dia kata, you siapa? Muka kamu nampak masa sembahyang jemaah je. Aku ni sembahyang jemaah tak tinggal, tiap hari sembahyang sunat lagi. Kau siapa nak nasihat aku? Dia rasa dia ni lebih mulia daripada hina pada orang. Sebab dia banyak ibadat. Dalam kawan-kawan aku, akulah paling banyak puasa sunat. Kau tak ada puasa sunat. Puasa wajib pun tak bayar. Masuk dalam rejak lah. Ya, tak ambil ganti. Langsung perempuan. Perempuan bulan Syakban dia sibuk lah. Dah habis ke belum? Saya 2 hari lagi. Ada orang yang dia ni banyak ibadat. Jadi dia rasa ego. Dia rasa dia ni hebat je. Kau siapa? Ego. Imam Ghazali sampai macam ni sekali. Dia kaji. Dan kata macam tu, tak banyak ibadat, banyak-banyak. Nanti jadi sombong. Tidak. Salah. Kita kena banyakkan ibadat. Dan semakin banyak ibadat, kita jadi semakin dekat dengan Allah.
Bila semakin dekat dengan Allah, semakinlah kita menjadi seorang yang sentiasa bimbang takut ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan banyak ibadat kita jadi sombong. Oh, aku ni kat dalam perumahan tak ada masjid. Kat mana tu orang lain aku kan? Lalu dah kali pergi umrah. Dia jadi ego juga ibadat dia yang banyak. Orang nak nasihat, kau siapa? Kau dah pernah pergi ke Mekah belum? Aku haji 3 kali, umrah 8 kali. Dia jadi ego dengan ibadat yang dia banyak buat. Sepatutnya ibadat buat dia jadi lebih baik, bukan jadi lebih sombong, lebih ego. Ada yang macam tu tuan-tuan. Dia duduk bangga pergi umrah tak salah. Yang salah dia duduk berbangga. Oh, saya dah 8 kali, dia berapa kali dah. Masuk musim haji, musim ibadat korban. Saya tahun ni tak banyak dah. Wah, 2 ekor lembu je. Itu apa? Cik, mana ayat kita tahu je. Saya kalau saya tak tahu itu je. Dua bahagian dia solat. Ayat kita tahu, tetapi hatinya nak merasakan diri dia lebih hebat dengan ibadah yang dia buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita buat betul-betul ikhlas kerana Allah. Bukan buat untuk ditunjuk pada orang. Bukan buat yang menyebabkan kita ni jadi bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya ibadat perbanyakkan, tetapi biarlah dengan ilmu, dengan hati yang tulus kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis macam tu. Dia kata aku dah syurga dulu dah. Aku ni hebat di kalangan mereka. Aku hebat. Jadi kau takkan aku nak sujud pada Adam. Dan kita lemah. Sujud pada Adam bukan menyembah Adam. Sujud pada Adam bukan sembah Adam. Sujud pada Adam ialah taat kepada Allah. Bagaimana kita sujud menghadap Allah? Kita sembahyang menghadap Allah. Bukan kita sembah Allah, tapi kita patuh Allah yang suruh sujud menghadap Allah. Na'udzubillah, katakanlah Kaabah dirobohkan, tak ada Kaabah, kita sembahyang bukan itu juga. Kita bukan sembah Allah. Iblis bukan dia perintahkan sembah Adam, tapi patuh perintah Allah, sujud pada Adam. Itu kaitan. Tapi Iblis tak boleh sujud. Dua ni religious, keagamaan. Imam Ghazali kata ada lagi sebab-sebab lain yang menyebabkan orang jadi ego dan takabur. Antaranya juga kerana apa? Nasab keturunan. Dia ni keturunan bangsawan, keturunan orang hebat-hebat, status, keturunan itu dan ini menyebabkan dia jadi ego dan takabur. Ayah saya dulu ada ni. Atuk saya dulu ulama besar. Ayah pada atuk saya dulu mufti. Dia bangga dengan atuk dengan ayah. Oh, dulu nenek moyang saya ulama besar. Ya kan, nenek moyang ulama besar. Yang kamu tu siapa? Anak tak tutup aurat, anak tak sembahyang, yang ketipu orang. Dia bangga dengan keturunan. Dia bangga sikit-sikit ayah, sikit-sikit atuk. Habis Ustaz tak boleh ke kita berbangga dengan keturunan? Sangat-sangat boleh, untuk sekiranya untuk motivate diri kita, motivate anak-anak untuk mencontohi mereka. Sangat baik. Cerita pada anak, kalau atuk dulu ayah atuk pada ayah dulu ni, kita nak bangga boleh. Dia ni businessman yang berjaya, suka bersedekah, suka tolong orang. Boleh nak cerita keturunan untuk dicontohi, bukan untuk dibangga-banggakan yang menyebabkan kita jadi ego. Ada tak macam tu? Orang Arab pun, my father was, my uncle, my mother, yang juga apa? Orang Arab sehingga ada satu pemantau, dia kata laisa al-fata man qala kana abi walakin al-fata man qala ha ana la. Bukan seorang yang jantan yang sentiasa berkata ayah saya dulu begini, tetapi seorang yang jantan dia berkata ha ana la, it's me, ni aku. Dia bukan cerita tentang keturunan tu, bangga tak. Orang yang jantan dia cerita tentang himself. Dia cerita tentang ini aku buat begini, aku nak sembah begini, aku nak ibadat macam ni. Itulah yang jantan. Tapi sekali lagi tak salah kita nak berbangga untuk anak-anak dengan keturunan kita, untuk motivasi pada mereka pada kebaikan, itu sangat baik. Yang masalahnya itu bangga. Ada yang
keturunan tidak akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Sekiranya kita tidak contohi yang baik dari keturunan, sekiranya edah Allah keturunan tak akan selamatkan kita di hari akhirat. Nabi Muhammad pernah sebut kepada anak kesayangannya, wahai Fatimah, Fatimah, hari akhirat nanti kalau kau di dunia ni engkau edah Allah, aku tak boleh nak cover juga kau. Bahkan seorang yang banyak melindungi Nabi, cover Nabi, sayang Nabi, Nabi punya Allah dia tolong, tapi tak masuk Islam, mati dalam keadaan tidak beriman. Siapa dia? Pakcik Nabi, Abu Talib. Abu Talib dia orang yang pelihara Nabi sejak kecil. Nabi berdakwah, dia lindungi Nabi, sayang kat Nabi, sayang. Bahkan Abu Talib ni malam-malam dia tunjuk Nabi Muhammad, kau pergi tidur kat tempat lain, aku pergi tidur kat tempat kau. Sebab apa? Sebab takut orang datang menyelinap masuk bunuh Nabi Muhammad. Muka ni kena aku, tak boleh. Kau sayang Abu Talib pada Muhammad, tapi dia tidak beriman, mati dalam keadaan tak beriman. Abu Talib ni masa dia nak mati, Nabi Muhammad datang kat sebelah. Nabi Muhammad kata, Pakcik Lek berucaplah, nanti mak berucap di hadapan Allah. Abu Talib tengok, mengucaplah, Allah pujuk. Kita tengok belah, Abu Jahal datang ziarah. Abu Jahal kata, Lek, kau ikut Muhammad? Tak jadi mengucap. Tengok muka tak sedara. Rasulullah kata, pakcik mengucap 2 kalimah syahadah, saya akan berhujah di hadapan Allah dengan 2 kalimah syahadah. Nak mengucap, betul dah Muhammad ni, betul dah. Abu Talib pun tengok balik Abu Jahal. Abu Jahal kata, Lek, kau nak tinggal ke yang selama ni, yang tu nenek kita tinggal dulu, kau nak tinggalkan? Nanti apa orang kata kau ikut Muhammad, ya Allah. Tengok kiri kanan, akhirnya tak jadi, mati Abu Talib dalam keadaan tak beriman pada Allah. Bahaya kawan kita kan, kawan-kawan yang tak hidup ni bahaya. Kita dalam hidup nak jadi baik pun kawan besar, nak jadi tak baik pun kawan juga. Kawan kata, jom lah pergi masjid, kau kuliah. Dia dah malu juga kat dia, akhirnya datang juga. Kawan kata kesan, kawan yang tak baik juga. Kawan kata, okey lah, kita outstation kat Bali ni, tak ada orang kenal pun, jom dah try lah. Tak pun lah, isteri tak tahu ni outstation. Tak apa, kita nak entertain customer je. Kawan, you buat gini nanti senang. Kawan untuk kawan tak baik. Abu Talib mati dalam keadaan tak beriman. Kawan boleh masalah. So, keturunan tidak dapat melindungi dia di hari akhirat, tetap diazab oleh Allah SWT. Ada orang yang berbangga dengan keturunan, dengan dalam konteks berbangga semata-mata, itu yang tak boleh. Dalam konteks berbangga untuk dicontohi kebaikan, itu adalah satu motivasi yang sangat baik. Keturunan. Kata Imam Ghazali, antara sebab juga yang menyebabkan seseorang dari ego dan takabur ini, selain pada keturunan, ialah kekayaan. Dia memiliki kekayaan yang hebat, menyebabkan dia jadi sombong. Dia tak boleh menerima kebenaran yang datang, dia tak boleh menerima nasihat yang datang. Sebab apa? Aku kaya. Kau siapa tak nasihat aku? Tu, kereta kau pakai, aku boleh beli 20 biji cash. Kau siapa tak nasihat aku? Aku ni siapa dia? Ada, inilah malangnya harta tersebut, malangnya tuan harta. Dia sepatutnya harta yang kita miliki tak ada masalah. Tuan-tuan, bukan saya kata salah cari harta. Harta lagi banyak kita ada harta, lagi besar zakat kita bayar. Lagi banyak kita ada harta, lagi banyak sedekah kita boleh buat. Lagi banyak ada harta, kita boleh tuduh saudara kita, anak, pakcik-pakcik, sepupu, abang, anak, kakak kita. Kalau banyak harta, bagus. Yang tak bolehnya ialah menghambakan diri kepada harta. Siang malam bagi harta je, itu yang tak boleh. Dan satu lagi, sekiranya harta menyebabkan dia jadi ego. Dia siapa? Saya tak boleh duduk dah sama-sama dengan orang cari privacy sikit. Privacy tak salah, tapi privacy yang menyebabkan kita jadi ego tu yang salah. Ya, kita tak privacy
Mesir itu kerana kekayaan itu yang masalah. Oh saya kalau pergi ke Mekah, package yang 120,000 tu sesikit. Package itu tak salah kepada yang berkemampuan nak cari selesa ibadah dengan penuh ikhlas, bukan niat nak menunjuk. Tapi apabila image itu image, ini Tuhan baru zaman sekarang, tuan-tuan. Tuhan baru zaman sekarang, Tuhan image. Kita kena image, branding. Sehingga lupa Allah, sehingga lupa merendah diri. Habis itu tak boleh. Image penting tak dalam bisnes. Tak salah untuk konteks marketing, tak salah bina image untuk berniaga. Tetapi membina image yang menyebabkan kita jadi sombong dan ego, itu masalah. Tak, Islam ni tak tolak sepenuhnya. Tak apalah, you nak nampak image, nak brand macam ni, silakan. Tapi yang menyebabkan kamu membazir, yang menyebabkan kamu terlibat dengan riba, yang menyebabkan kamu jadi sombong, ini yang dilarang dalam kekayaan. Zaman Fir'aun, Qarun, dia sangat kaya. Dia begitu sombong dengan kekayaan. Dia kata, aku susah dulu, tak ada orang nak tolong. Sekarang aku kaya-kaya, ramailah Nabi tak tolong. Dia jadi ego dengan kekayaan. Sepatutnya kita yang pernah melalui susah ini, lagilah kita menghayati, mensyukuri nikmat senang. Kekayaan tak salah, tetapi apabila menyebabkan jadi ego dan sombong, itulah masalah. Allah Akbar. Ramai orang tanya, adalah sedikit-sedikit pengalaman, ada ilmu sedikit bershare kat sini. Banyak masjid yang kita pergi, adalah orang-orang kaya yang menjadikan masjid itu macam anak angkat dia. Dia ni khidmat sungguh-sungguh dengan masjid. Harta dia, tenaga dia, servis dia ke masjid dengan agama. Ini kekayaan yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah. Saya weekend minggu lepas, Sabtu Ahad, kebetulan ada program di Sandakan. Pergi ke Sandakan, subhanallah, tak boleh sebutlah nama. Dia ni okey, sarang burung. Ni yang jual tai burung, bukan tai burung, sarang burung. Alhamdulillah. Allah beri pokok kawasan dan bersama dengan rumah dia masjid yang besar. Ada masjid tu, imam bila bateri air semua dia solat. Masjid Jumaat kat Sandakan. Betul lah, saya ada satu sulap kat masjid tu. Tapi sedih kalau kita macam apa, buruk bunyi. Seluruh kampung Sandakan tu tak ada elektrik. Itu bukan salah dia lah. Dia imam, bila, bateri semua sedia makan untuk jumpa. Dan banyak orang macam ni kita jumpa. Tak sebenarnya kita kata nak buat masjid, tapi dia serve dengan masjid. Subhanallah, tu buat hebat. Sudah satu tempat saya pergi, adalah ada masjid dekat masjid yang ada orang dia cakap yang bagus, orang yang banyak, orang yang Allah tak bagi rezeki lebih, dan dia cukup-cukup serve dengan masjid macam anak dia masjid. Betul lah, dia pergi dia tak kenal seorang ni, ada dengan kita sebab dia tahu antara dua orang start dia pergi buat umrah. Jadi kita nak pergi lepas dia kuliah subuh, makan pagi sikit makan, saya taklah tanya, maknanya nanti adalah makan sendiri seorang, kita tengok pakai jumpa, ambil nasi, ambil air, tak orang bukan untuk saya pun, untuk orang lain juga hasil bagi makhluk macam. Selesai makan, ada seorang datang, tak masuk tangan. Orang yang lebih buruk sikit lah, saya masih segar. Pakcik dia kata saya dia pakai adik bongsu dia dan anak dia tolong kat air. Dia kata tak buat je, saya basuh sendiri, dia nak segar dia. Lepas nak balik tu, saya besi lah ni, tak nampak ni, ada mana satu macam dah, tu yang susu nasi tadi yang basuh tangan kat orang. Subhanallah, sangat-sangat very humble. Sangat-sangat merendah diri. Bukan nak kata semua kena susu makanan. Tak. Tapi sifat dia itu subhanallah.
semakin dekat dengan Allah. Bukan menyebabkan dia sombong. Kau siapa? Aku punya deal, aku punya bisnes 500,000 sebulan, 10 kontainer order. Jadi sombong. Bisnes itu tak salah, bagus. Tetapi yang salahnya yang menyebabkan dia menjadi ego. Seterusnya, betul tak? Antara ini lagi kata Imam Ghazali, al-jamal, kecantikan. Dia cantik, dia jadi sombong. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, yang ni banyaknya berlaku di kalangan orang perempuan. Dia rasa dia cantik di depan cermin, depan cermin bedak, dia rasa cantik. Orang yang nasihat dia bukan cantik sikit, dia jadi sombong. Nak nasihat, dia nak nasihat, jangan cermin lah dulu. Tengok cermin lah dulu. Dia rasa dia cantik. Ini bukan saya sebut, minta maaf lah, tapi Imam Ghazali sebut. Dan Imam Ghazali sebut dalam kitab, perkara ini banyak berlaku kepada orang perempuan. Dia bangga dengan kecantikan yang dia miliki, dia jadi sombong di kalangan kawan-kawan. Dia suka menerima nasihat, suka menerima ilmu, sebab dia rasa dia lah diva. Diva lah apa? Dia kata, cantik-cantik ni berapa lama je tak? Cantik-cantik 10 tahun lebih, 15-20 tahun lebih. Nak injek botok pun tak asli dah. Yang kekal menyebabkan kita dikasihi oleh suami, oleh kawan-kawan, ialah akhlak. Orang sayang pada akhlak. Kalau kita tengok TV ke berita ke surat khabar ke, banyaknya kes-kes perceraian. Tak maaf lah kalau ada di sini sesetengah, bukan semua artis cerai. Kamu yang cerai itu cantik ke tak? Tapi kenapa berlaku masalah? Dibenci kiri kanan, cantik. Orang dibenci, orang tu benci, cantik. Apa tu yang Mak Saleh tu banyak dia cerita masalah dia, yang nama dia dalam hotel tu, hotel seluruh dunia tu. Hilton. Orang kata cantik, tapi okey, sekarang tu tak apa. Tapi apa? Bangga dengan kecantikan. Kata yang lagi tu, tak cantik, rasa cantik. Ada lagi tu. Dia jadi ego, dia jadi sombong dengan kecantikan. Memang tadi kata, ini berlaku banyak di kalangan orang lelaki. Dia rasa dia handsome. Dia rasa dia handsome. Mandi orang lain dia lah paling free. Orang yang seorang pinggan dia 45, dia pinggan 32 lah. Dia rasa dia ni fit badan, handsome, awet tu ramai nak berkenalan. Dia semua ramai nak jadi friend. Dia jadi sombong. Orang nak nasihat, you nak nasihat kata kau, saya tengok muka dulu lah. Menyebabkan dia sombong. Orang paling handsome dalam muka dia siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni dalam hadis sebut Allah mencipta cantik, kehansaman, kecantikan. Allah cipta makhluk yang nama cantik, lalu Allah bagi dua. Separuh kecantikan dikongsi oleh seluruh penduduk bumi, dan separuh lagi cantik dianugerahkan kepada Yusuf alaihi salam. Itu yang cerita dalam beberapa perempuan tu potong jari, dia tengok Yusuf tu handsome. Yusuf tak salah guna, dia tak salah guna handsome. Kita hari ni dah tak handsome pun, ngorak orang kita kan. Patang ada staf baru masuk, ayah dia apa, kami perlu. Kalau ada masalah, kau saya ni nombor personal saya. Salah guna. Tapi dia tak menjadi sombong. Kerana cantikkan dia jadi ego. Antaranya lagi kata Imam Al-Ghazali yang menyebabkan manusia jadi sombong, kathratul atba' wal ansar, ramai pengikut. Imam Ghazali hebat. Dia
ramai pengikut. Kata Imam Ghazali, dulu ini banyak perkara yang jadi sombong, jadi ego kerana ramai pengikut berlaku kepada banyaknya berlaku kepada dua jenis manusia. Yang pertama, ulama. Dia ramai pengikut. Dia ni ramai orang tak belajar, ramai murid, menyebabkan dia jadi ego. Alhamdulillah. Dia kata kamu tu ramai orang belajar ke kamu. Kali kamu mengajar, adalah 50 orang. Aku kalau kamu mengajar orang sampai keluar pun 2 tingkat. Jadi kalau jadi ego baik, tapi tak salah. Kerana keikhlasan dia, kerana kehebatan dia menyampaikan ilmu, ramai orang nak belajar, dan dia ini bertambah merendah diri. Ini hebat. Dan ini saya kata bukanlah terpuji sangat, tapi fenomena yang berlaku di Malaysia sekarang. Al-Fatih Ustaz Azhar Idrus rendah diri beliau, dengan orang puluhan ribu datang, tapi masih merendah diri, masih bergambar di tempat arpik, pakai emosi. Ya, saya sebenarnya malam nanti ke Kuantan, ada program di Kuantan, dia ke PE. Jadi drive ke PE ke Kuantan, ada on the way balik, pukul 2 pagi sampai malam nanti. Banyak bercerita tentang beliau, cukup merendah diri. Sekali ceramah orang berpuluh ribu, tapi masih merendah diri. Tak ada duduk lembang, tak muda. Juga buruk kat dia tu, masih dia tetap belajar kontinu, tak larikan. Ramai anak murid tapi merendah diri akan menaikkan martabat seseorang. Ramai anak murid menyebabkan jadi sombong. Aku jangan orang pun salah begini, buat begini salah, orang cium tangan salah begini, jadi sombong. Salah. Ada yang macam tu, ada. Ramai mengikut dia jadi sombong, jadi ego. Memang ada semua. Satu, mana orang yang ramai pengikut ni, kata Imam Ghazali banyak berlaku pada 2 kategori manusia. Satu ulama, satu lagi pemimpin. Sebab dia ramai asrar, ramai tentera, ramai pengikut. Kerana ramai orang di bawah dia jadi sombong. Dia jadi tak nak terima dah kebenaran, tak nak mendengar nasihat, tak nak dan memandang hina kepada mereka. Sebab apa? Aku ada ramai pengikut, aku ada ramai bodyguard, aku ada ramai pada tentera. Contoh orang yang paling tawaduk ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khulafa rasyidun. Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah yang sangat tawaduk. Ada pemimpin negara bukan Islam datang ke Madinah, cari mana khalifah. Tanya nak jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, mana khalifah Umar, mana khalifah Umar. Orang bertunjuk kat padang pasir, ada buah pokok sikit, dia tengah hidup buah pokok di padang pasir. Hidup kawan. Khalifah ketua negara boleh tidur kat bawah pokok padang pasir, tak ada takut orang nak datang bunuh ke? Tak ada takut orang datang nak bagi amanah apa ke? Dia pun datang dekat Sayyidina Umar. Lalu dia pemimpin yang kafir ni kata, ya Umar, adilta fa'aminta falinta. Adilta, kamu adil, kamu sangat adil. Fa'aminta, lalu kamu aman. Faninta, lalu kamu boleh hidup. Bahasa hidup kan? Dia tu orang luar, delegasi luar negara datang nak diukur mana khalifah orang Islam. Tengok-tengok boleh tidur kat kawasan muka dulu bawa pokok. Dia kata, adil tak, kamu adil. Fa'aminta, lalu kamu aman, tenang, tentera, tak ada orang nak ganggu, tak ada orang nak marah. Faninta, kamu boleh hidup. Adil tak, fa'aminta, faninta, kamu adil, lalu kamu tenang, tak ada orang nak ganggu, lalu kamu boleh tidur. Allah. Itu Umar Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Dia tak ikut kisah masyhur Umar Abdul Aziz. Dia berjalan pada suatu malam, ada bodyguard dia iring, ramai bodyguard dia iring Umar Abdul Aziz. Lalu di malam tu Umar Abdul Aziz ajak bodyguard dia singgah ke mana? Karaoke. Umar Abdul Aziz tak singgah karaoke, singgah kat masjid. Lalu Umar Abdul Aziz tak singgah kat masjid. Masjid zaman dulu bukan ada lampu macam kita. Umar Abdul Aziz pun masuk dalam masjid je lah. Masuk ke dalam masjid, kebetulan ada seorang sedang tidur dalam masjid. Dia pun terlanggak kaki orang tu, sepak kaki. Bila
Abdul Aziz kata, siapa ni? Ni lah yang tidur tadi. Oh, dah kenapa pegang ni? Kenapa tangkap dia? Umar Abdul Aziz tanya. Bodyguard kata, matilah. Tadi dia cakap apa pada tuan tadi? Dia cakap, matilah tadi dia cakap begitu kat tuan. Umar Abdul Aziz kata, ya. Tadi dia tanya aku betul ke tidak? Aku dah jawab, tak betul. Dah iyalah, kenapa tangkap? Dah tuan dia cakap begitu. Lah dia tanya, aku dah jawab, aku tak betul. Selesai lah. Radhiyallahu anhu Umar bin Abdul. Selesai lah. Kalau yang jadi ego dah ni, aku cakap dia kau ni tahu lah. Umar Abdul Aziz kata, aku dah jawab, aku tak betul. Selesai lah. Ini leader yang tawaduk cinta Allah. Dia tahu siapa dia. Anytime Allah boleh tarik. Anytime ya Allah yang tawaduk ni dia tahu. Kekayaannya, kekuasaannya, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik balik. Satu je nerve, saraf dia tik lagi sikit, tapi pegang pada kita ada aset bermilion-milion. Allah Ta'ala satu je wayar kita dalam mata kita tak nampak dah sebelah. Allah Ta'ala nak tarik balik sekejap sahaja. Tak mati pun, cuma tak ada bergerak. Tak boleh gerak. Sebab apa? Satu je urat saraf, lari sikit je. Bukan lari 1 cm, lari 1 milimeter je. Lari sikit. Tak boleh gerak. Mana kesombongan? Mana keegoan? Orang yang kenal Allah, dia akan kenal dia. Antara sebab juga yang menyebabkan manusia ni jadi ego, ni saya nak tambah lagi lah. Antara yang banyak juga berlaku, seniority. Aku dulu kerja kat company ni. Jangan kau nak ajar lah. Aku dah 15 tahun kat sini. Aku dulu datang masjid. Seniority aku dulu. Kalau ayah-ayah dengan anak, aku dulu makan garam. Dia nak pergi garam berapa kilo. Tu dah diri tu. Anak muda yang makan garam, kau tak tahu. Ayah dulu makan garam. Tak boleh sebut garam habis. Kat masjid, aku dulu datang masjid. Kau baru sebulan 2 ni nampak muka kat masjid. Aku dulu masuk Islam. Kau baru 5 tahun masuk Islam. Nak ajar aku? Ada. Apabila ada sahabat kita macam Ustaz Fitri, Abdullah, Brother Syakiri, ya, orang-orang yang belum Islam baru 7-8 tahun tapi bersungguh belajar Islam dan berdakwah. Cemburkan ilmu baru 7 tahun masuk Islam. Tiba-tiba ada orang yang nak Islam lama ni kutuk. Dia baru 7 tahun masuk Islam. Tak kata siapa dia. Kita dah awal, kita lama dah masuk Islam. Takkan dia baru 7 tahun dia nak ajar kita. Tengok, ego. Aku dulu masuk Islam. Dah kamu itu walaupun dia masuk lewat, tetapi Islam dia lebih bermutu daripada kita. Kualiti. Kita kuantiti tahu. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar ni umur dia younger 2 years daripada Nabi Muhammad. Maknanya Sayyidina Abu Bakar masuk Islam umur 38. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi masuk umur 40. Abu Bakar ni umur dia muda 2 tahun. Jadi Abu Bakar tu masuk Islam. Masa masuk Islam tu umur 38. Dan kira Sayyidina Abu Bakar dengan kita, siapa masuk Islam dulu? Siapa lebih awal masuk Islam? Kita masuk Islam umur berapa? Dari mutu Islam Sayyidina Abu Bakar confirm lebih baik daripada kita walaupun umur 38. Jadi kalau ada orang yang rasa baru nak bertobat umur 38, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau macam mana sekarang life begins at 40. Life begins at 40. Tapi yang belum 40 tu jangan belum 40 baru nak tobat. 39 dah mati dulu. Itu kaedah orang Arab. Dia hak kau 40 baru teman-teman Islam. Life begin at balik. Bila balik tu segala kita bicara dosa pahala. Masa balik dah dikira dah segala-galanya. Jadi orang yang bangga dengan seniority, dia akan aku dulu, sikit-sikit aku dulu, sikit-sikit aku dulu, menyebabkan dia tak boleh nak menerima nasihat, menyebabkan dia tak boleh
ini akibat yang paling bahaya tentang penyakit ego, penyakit al-kibru. Dan di dunia dia akan dibenci oleh orang sekeliling. Itu saya sebut di awal tadi, kalau jadi suami yang ego, kalau jadi isteri yang ego, ya. Cuma biasanya ego suami ini, ego isteri ini, ego siapa yang lebih tinggi? Ego lelaki, ego perempuan, mana yang lebih tinggi ego ni? Oh, kat sini semua tak ego, semua baik. Mana? Ego lelaki ke ego perempuan? Masing-masing mengenal diri, tak ada salah yang lain. Saya baca satu buku pengarang Why Men Don't Listen and Why Women Can't Read Next. Kalau dulu buku yang masuk Men from Mars, Women from Venus kan, yang Gray itu. Kalau yang itu buku bagus tuan-tuan, dia introduce kepada kita sifat orang lelaki dan sifat orang perempuan. Putih kan, tapi kajian dia itu realistik. Why men don't listen and why women can't read maths. Tajuk buku. Orang lelaki tak mendengar luahan, orang perempuan kalau bagi kita sesat saja. Orang perempuan kata tak semua ustaz, saya punya TPS sekarang. Okey dia dah. Itu kita tak kata semua, tetapi itu banyak kan. Dalam buku itu menarik dari sifat-sifat ego-ego masing-masing. Dan pepatah, ada kita ingat dah, patah pasal putih. Dia kata ego orang atas tidak menerima nasihat orang bawah. Ego orang bawah sentiasa mencari salah orang atas. Okey. Masalahnya kena mencari dulu masalah. Kalau kat office dia manager, dia bos, dia CEO, tak dengar nasihat orang bawah. Saya untuk bos. Ada kawan dia pergi beli kereta, dia ajak saya teman. Ditemankan sekali saja lah, kita tengok dia beli kereta. Apa tu yang macam kotak? Vampire. Bellfire. Salah sebut, sorry. Bellfire, bukan vampire. Dia dah beli tu, dia ajak saya teruskan dia pergi teman-teman itu lah, saya tengok. Dia duduk kat sebelah dia, masa bincang dengan manager tu. Saya duduk seorang, manager kat sini. Yang belakang kepala manajernya ada tulis dua peraturan. 2 rules. Saya ingat lagi dia tulis. Rule number 1. Boss is always right. Dan dia dekat kepala manajer kat dinding tu kan. Mana-mana staff yang berbincang memang nampak lah tulisan ni. Kita customer pun nampak. Rule number 1. Boss is always right. Itu okey lagi. Yang rule number 2 lagi power. Rule number 2. If the boss wrong, see rule number 1. Ego ni manusia. Nabi Muhammad yang terima wahyu pun dengar nasihat sahabat. Kita bos ni yang kadang-kadang tak sembahyang, begitu ego. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan hamba. Terima pandangan hamba. Tuan-tuan, kisah masyhur perang Ahzab yang kali pagi dia di Madinah tu kan. Siapa bagi cadangan tu kali pagi? Salman apa? Khan. Bukan Khan, Al-Farisi. The point is, siapa dia Salman masa tu? Masa bincang dengan Nabi dan bagi pandangan kali pagi, siapa Salman masa tu? Image Salman ialah seorang bekas hamba. Salman dia asal dari Parsi, panjang cerita dia. Yang pentingnya dia kena tipu, jadi hamba kena jual. Orang beli kat Madinah, dia masuk Islam, bebas dia daripada hamba. Bekas hamba bagi cadangan kepada Rasulullah, ketua negara, seorang Rasul yang terima wahyu. Nabi dengar pandangan bekas hamba untuk manfaat agama dan negara. Inilah rendah diri leadership Nabi. Dengar pandangan, terima kebenaran, tak pandang
hina pada orang. Bos tadi kata always right, if the boss wrong, see rule number one. Siapa kita mungkin itu menyebab. Dia kata nak meeting, okey kita ada meeting. Bukan meeting, briefing. Cakap nak meeting tapi semua dah ada keputusan. Endorse dengan enforcement. Rasulullah leadership bagi kita buat mesyuarat, dengar pandangan dalam perang Badar. Dalam perang Badar, Nabi dengar orang tentu berhenti kat satu tempat. Nabi kata okey kita berehat di sini, kat sana nak perang nanti. Sahabat datang tanya, wahai Rasulullah pilih tempat ni ada wahyu ke ataupun strategi saja? Nabi kata tak ada wahyu, cuma pandanganku secara strategi kita berhenti kat sini lah. Sahabat kata, wahai Rasulullah, pandangan saja tak sesuai. Kita bergerak ke depan sikit, kita berhenti di depan supaya kita kat depan, air di belakang, sumber air. Jadi musuh tak dapat air, kita kat depan ni kita dapat air, musuh lagi depan tak dapat air. Sebab air penting, kuliah kepada pasir. Oh, Nabi kata pandangan itu betul. Tukar arahan. Tak jadi berhenti di sini, bergerak dulu ke depan sikit lagi supaya kita dapat air bagaimana sahabat cakap. Oh, kalau dia setengah-setengah, boh dalam sekarang dia dah keluar arahan, tak nak cancel balik arahan. Ego. Kalau aku dah keluar keliling, takkan nak batal kembali keliling, tak jadi. Balik pula, sebab Nabi balik ke bawah. Leader macam ni, Ustaz, kita kena tegas lah. Betul, tegas penting. Tetapi menolak kebenaran, pandang hina pada orang bagi pandangan itu yang salah. Tegas penting kalau leadership. Nabi Muhammad tegas. Lalu dibenci begitu macam itu. Alhamdulillah. Rasulullah SAW bukan saja mendengar pandangan orang bawah, Rasulullah juga mendengar pandangan isteri. Nabi dengar pandangan isteri. Suami yang ego, you tahu, you anak je lah rumah, jangan campur lah. Abang tahu lah, kalau dia bersama lelaki saja. Siap dekat bini. Dulu ada orang kahwin, buat cinta semua, saya cakap dia nak dengar Ustaz. Tapi pukul 2 pagi, panas telinga pun dia dengar saya bercerita Ustaz. Sekarang, okey. Apa tak tahu, jawab lah. Bukan orang kat sini, kat tempat lain, alam yang tak damai kan. Nabi Muhammad was a very good listener dengan isteri. Dengar Aisyah bercerita luahannya dalam peristiwa Hudaybiyah. Bila orang orang kafir sekat nak buat umrah, Nabi dan sahabat dah heran. Nabi kata dah orang kafir sekat kita nak pergi buat umrah ni, tak jadi umrah, ta'alluh lah dah buat perjanjian. Pendek ceritanya, Nabi keluar dari kemah, Nabi suruh sahabat bertahalluh, cukup pada sahabat tergamar. Nak marah kat orang kafir yang sekat buat umrah. Sahabat pun dia nak kata tahalluh. Sahabat bukan bakal Nabi tapi tergamar. Nabi kata tahalluh. Sahabat dia Rasulullah pun suruh orang tak buat. Sahabat bukan bakal Nabi tapi tergamar. Nak marah kat orang kafir menyebabkan terdiam. Nabi Muhammad pun masuk dalam kemah. Muhammad masuk dalam kemah. Nabi Muhammad tinggal sedang mana setiap kali ada satu misi perang ke mana-mana, Nabi Muhammad akan bawa isteri, salah seorang isteri. Setiap kali sebelum pergi perang ke mana-mana, Nabi Muhammad akan undi di kalangan isteri dia. Siapa yang dapat undi dapat ikut. Tuan Haji biasa buat undi. Tak biasa undi. Satu dia. Dia cakap kat rumah, apa bukan nak kahwin sangat, cuma nak buat sultan undi. Ya, ada hujah dah terus. Jadi undi kebetulan itu giliran Ummu Salamah. Ummu Salamah Nabi bawa. Jadi dalam kemah tu Ummu Salamah ada. Rasulullah bila suruh orang tahalluh, orang tak sahabat tak tahalluh, Rasulullah masuk dalam kemah. Rasulullah pun muka agak murah. Ummu Salamah yang dapat undi kali itu. Ummu Salamah tanya, tengok Rasulullah murah. Ummu Salamah tanya, kenapa ni Mama? Itulah. Rasulullah kata, aku suruh dia orang tahalluh. Dia orang tak kuat, dia abang je. Lalu Ummu Salamah bagi idea bagaimana untuk menyelesaikan masalah ni, menyelamatkan 1,000 orang sahabat daripada murka Nabi dan Allah. Ummu Salamah kata,
Rasulullah kata betul juga pandangan kamu. Rasulullah menerima pandangan isteri. Rasulullah keluar, elok. Lalu para sahabat beramai-ramai itu semua tengok Nabi tak ada, semua berhayat. Maknanya Nabi dengar pandangan isteri. Tujuh orang dengan bukan ikut semua. Yang pentingnya tapi bukan ikut semua. Itu imbangannya. Inilah Nabi Muhammad, seorang yang tawaduk, lawan kepada merendah diri. Kita merendah diri, kita tidak akan menjadi hina. Kita akan dikasihi oleh manusia dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi seorang yang panggil boleh dina dengan queen dan boleh duduk bersama dengan orang miskin, orang susah. Itulah Rasulullah SAW. Duduk dengan anak-anak, duduk dengan orang miskin, duduk dengan pemimpin besar, duduk dengan musuh berbincang, duduk dengar orang perempuan, dengar isteri cerita masalah, dengar perempuan yang datang bertanya soalan. Itulah Nabi Muhammad SAW yang dipatuhi dalam keadaan disayangi, bukannya seperti Fir'aun dipatuhi dalam keadaan dibenci. Waliyahillah. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit al-kibru ataupun ego ini, dan kita menjadi orang yang sentiasa merendah diri dan disayangi oleh makhluk di bumi dan di langit, insya-Allah. Saya rasa sekadar itulah sedikit nasihat pada pagi ini. Moga-moga ada manfaat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.